Assalamualaikum dan salam serak sayang. Buletin UKAS edisi malam 4 Julai 2021 bersama saya Alfairez Jemurin. Tumpuan berita, meskipun bukan warga asal serta bukan pengundi di Parlimen Petrajaya, ia tidak menjadi alasan untuk Datuk Seri Fadilah Yusof membantu mereka yang memerlukan. Ahli Parlimen Petrajaya yang juga Menteri Kerja Raya itu segera menghulurkan bantuan kepada 15 keluarga yang tinggal di bangunan kedai 2 tingkat di Batu 9, Jalan Matang selepas menerima aduan berkaitan isu berkenaan. Pusat Hikmat Petrajaya sebelum ini sudah beberapa kali menghantar bantuan makanan asas untuk semua penghuni di bangunan terbiar itu atas dasar perikemanusiaan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah Yusof menyangkal dakwaan yang tular di media sosial yang mendakwa tiada bantuan bekalan makanan kepada golongan yang memerlukan. Justru itu, beliau meminta mana-mana pihak yang membuat tuduhan palsu dengan mendakwa penghuni terbabit adalah penduduk asal Petrajaya yang dibiarkan tanpa dibantu adalah amat tidak bertanggungjawab. Laporan berikutnya, seramai 50 orang penerima yang terdiri daripada golongan asnaf dan mereka yang tercicir dalam pengagihan bantuan khas makanan Sarawak Kusayang BKSS telah menerima bantuan dalam program ziarah UKAS. Simbolik penyerahan bantuan telah dilakukan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sadong Jaya, Aidil Lariwu pada Sabtu. Para penerima bantuan tersebut terdiri dari Kampung Semerak, Kampung Jemukan Cina. Dalam pada itu, Aidil Lariwu telah memaklumkan mengenai projek tambatan banjir berjumlah RM150 juta yang melibatkan penggalian ban, pintu air sehingga Sungai Buloh dan Ensenge bertujuan untuk mengalir air supaya tidak berlaku banjir. Jadi projeknya 150 juta di peringkat akhir nak ditender. Ya termasuk juga sikit kawasan di belah Asajaya ni lah, Sampung, Temirat sampai ke Sadong Jaya, Sungai Buloh, Langen sampai ke Semerak, semua kawasan kita. Jadi ya yang pertama harap dapat mengatasi masalah ban kita itulah. Beliau juga sempat mengucapkan terima kasih kepada pihak Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS yang telah menganjurkan program itu yang dapat membantu penduduk golongan asnaf di kampung-kampung tersebut. Wakil penerima bantuan ketika ditemu bual kru UKAS turut menzahirkan penghargaan kepada kerajaan negeri dan UKAS atas keprihatinan menghulurkan bantuan bagi meringankan beban rakyat, lebih-lebih lagi semasa pandemik COVID-19 yang melanda negeri ketika ini. Mengucapkan benar-benar terima kasih kepada pihak UKAS bahagian semahan yang diketuai oleh Encik Sudi kerana sudi memberi bakul makanan kepada penduduk-penduduk kampung yang betul-betul memerlukan. Jadi saya harap supaya bakul makanan ini dapat diteruskan oleh pihak UKAS kepada penduduk-penduduk kampung yang betul-betul memerlukan pada musim waktu PKP ini. Mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak UKAS di samping memberi penerangan kepada masyarakat dan juga membantu masyarakat dan menghulurkan bantuan kepada masyarakat contohnya sendiri pada hari ini iaitu bantuan bakul makanan. Dan saya harap usaha sebegini harus dilaksanakan dari hari ke hari untuk memastikan penduduk ataupun komuniti kita mendapat bantuan dari pihak kerajaan negeri Sarawak. Berita seterusnya, beberapa pendekatan jangka pendek akan diambil bagi menangani masalah pembuangan dan pemungutan sampah di Jalan Rambai Kampung Baru Seberang Sarike. Menurut Menteri Muda Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak merangkap Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talif Saleh, isu itu akan dibincangkan secara khusus bersama pihak Majlis Daerah Sarike MDS termasuk naik taraf sistem perparitan dan memasang lampu-lampu jalan. Semasa melakukan lawatan kerja ke beberapa lokasi di Sarike, Datuk Len berkata sebagai permulaan sebuah tong sampah besar akan disediakan untuk penduduk di Jalan Rambai bagi mengatasi masalah tersebut. Beliau juga berkesempatan melawat tapak perkuburan Islam Baru Sarike bagi meninjau perkembangan terkini pembinaan rumah wakaf.
Selanjutnya, prihatin dengan keperluan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Siburan, Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Roland Sagah Wiin menyerahkan bantuan 3 komputer riba kepada PPV berkenaan dan 2 unit kepada Balai Polis Tapah. Beliau yang juga adun tarat turut menyerahkan seunit mesin pencetak kepada Balai Polis Tapah. Pada masa sama, beliau juga menyampaikan sumbangan berjumlah RM5,000 kepada panel klinik kesihatan tarat. Majlis penyerahan sumbangan dilakukan mengikut norma baharu dan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Manakala di Bintangor, proses pemberian vaksin terus rancak dilaksanakan dengan seramai 600 lagi penduduk divaksin dos pertama di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Bintangor. Hadir bagi memberikan sokongan adun meradong, Datuk Ding Kong Hing turut gembira dengan respons baik dari masyarakat Bintangor terhadap program imunisasi berkenaan. Beliau turut menyeru kepada ketua masyarakat setempat agar memainkan peranan meyakinkan para penduduk di kawasan itu untuk menerima suntikan vaksin. Di Gedong pula, tinjauan hari terakhir di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Gedong mendapati seramai 3,200 penduduk telah divaksinasi, menjadikan jumlah keseluruhan yang berjaya menerima vaksin bagi Dun Gedong adalah seramai 5,250 orang. Jumlah tersebut termasuk mereka yang telah mendapatkan suntikan vaksin di PPV RTC Munggu Lalang untuk zon Ulu Simunjan pada 14 Jun lalu. Adun Gedong Datuk Muhammad Narodin Majais yang hadir memantau pelaksanaan proses pada hari tersebut amat berpuas hati dan berterima kasih kepada petugas-petugas dan agensi-agensi yang bertungkus lumus menjayakan program imunisasi COVID-19. Manakala di Lingga, seramai 199 penduduk yang tercicir daripada senarai pada pertengahan Jun lepas selesai divaksinasi di Pusat Pemberian Vaksin PPV Pejabat Daerah Kecil Lingga. Residen bahagian Sri Aman, Indit Bangai berkesempatan hadir untuk melihat sendiri kelancaran proses pemvaksinan di PPV berkenaan. Beliau amat berpuas hati dengan kecekapan petugas dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing di samping berterima kasih kepada penerima yang memberikan sepenuh kerjasama bagi menjayakan program berkenaan. Laporan seterusnya, penduduk rumah Greek Tom diterusan merakamkan penghargaan di atas keprihatinan Adun Saribas Muhammad Razi Sitam yang telah banyak membantu membina baharu rumah panjang mereka. Tuai rumah Greek ketika ditemui mewakili penduduknya mengucapkan terima kasih di atas bantuan wakil rakyat mereka itu, termasuk mengagihkan peruntukan untuk pembinaan tembok tapak rumah panjang sebelum ini. Terdahulu, Muhammad Razi yang mengadakan kunjungan ke rumah panjang tersebut bagi meninjau perkembangan kerja-kerja membina rumah panjang baru itu pada Jumaat. Dalam perkembangan lain, beliau juga akan membawa permohonan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Greek untuk projek jalan menuju ke kebun mereka. Sementara itu, Rumah Greek sebelum ini telah mendapat pinjaman RM400,000 untuk membina rumah panjang baharu. Sekian edisi malam bersama saya Al-Faris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.